Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada pagi ini kita teruskan lagi pembelajaran kita iaitu subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Kita masuk minggu yang keempat. Lepas tu nanti tinggal satu minggu lagi, minggu kelima. Nanti kemudian minggu yang seterusnya kita akan bercuti selama seminggu lah. Jadi cikgu harap semua murid dapat hadir kelas ni. Dah tak banyak dah. Tinggal lagi 2 kali je sebelum kita bercuti. Bagi murid yang dah hadir dan sebagainya, yang pernah tengok video cikgu dan sebagainya, buat kerja yang cikgu dah suruh buat, cikgu ucapkan terima kasih lah kepada murid-murid tersebut. Okay? Okey, baik, pada hari ini kita sambung semula pengajaran dan pembelajaran kita menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Jadi tak nak cakap banyak, sekarang ni kamu keluarkan buku teks kamu dan buka muka surat 79 sekarang. Okey, buka muka surat 79 sekarang. Okey, tajuk dia ialah fahamilah daku. Okey, iaitu berkaitan dengan emosi ni. Okay, fahamilah daku, fahamilah diri kita, saya, apa dan sebagainya kan. Okay, kita tengok petikan tersebut. Kadang-kala Chin An berselisih faham atau berbeza pendapat dengan adiknya. Keadaan ini menimbulkan konflik dalam diri Chin An. Konflik juga boleh berlaku dengan rakan sebaya lah. Okay, konflik di antara diri dia dengan adik dia. Kemudian mungkin konflik antara diri kita dengan kawan-kawan dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita tengok punca konflik. Okey, punca konflik. Pertama sekali, gambar yang pertama sekali kita tengok gambar bergaduh dengan kawan kan. Kawan ambil barang dan sebagainya. Ini menjadikan timbul konflik ataupun masalah di antara kita dan rakan. Okey. Kalau kita ni sebagai mangsa, kita hendaklah laporkan perkara ini kepada guru lah. Laporkan kepada guru supaya tindakan boleh diambil dan sebagainya. Kalau kamu yang menjadi pemangsa, maksudnya kamu yang buat kepada kawan kamu bully dan sebagainya, tolonglah hentikan. Sebab perkara ini nanti lama-lama bila kamu dah besar, kamu akan suka buat. Okay? Kamu suka buat. Nanti bila kecil-kecil bully, dah besar jadi gangster. Kebiasaannya lah. Okay? Tapi tak semestinya benda tu berlaku. Okay, tapi kebiasaannya bila kecil-kecil dah biasa bergaduh, bila biasa dah bully orang, nanti dah besar dia akan jadi pembuli lah. Itu satu. Kemudian satu lagi, kita kena faham bahawa setiap perkara buruk yang kita buat akan ada balasan dia lah. Okay, kemudian gambar nombor 2 tu, okay, dia bergaduh dengan adik dia berebut mainan. Okay, berebut mainan. Takkan kita nak berebut mainan dengan adik kita kan? Kalau boleh tak payahlah. Kalau buat mainan ni tak payahlah. Melainkan kalau dia rebut kita punya barang-barang ke mungkin akan timbul konflik. Maksudnya kerja sekolah kita, dia koyakkan buku kita, dia conteng dan sebagainya. Lepas tu maksudnya akan mendatangkan masalah kepada kita. Maka kita kena buat tindakan lah. Kalau macam tu, kita kena laporkan kepada ibu bapa kita lah berkaitan dengan masalah tersebut. Kalau boleh jangan sampai bergaduh bertumbuk. Sebab sekali bila kita dah bergaduh bertumbuk ni, selalunya sampai ke besar lah dia akan bergaduh. Kalau boleh elakkan bergaduh daripada zaman kecil-kecil kamu ni, elakkan bergaduh. Yang besar kalau boleh mengalah lah. Tetapi kalau memang dia macam cikgu cakap tadi, merosakkan barang dan sebagainya, tolonglah laporkan kepada mak ayah kamu supaya mak ayah kamu ambil tahu. Okay? Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang seterusnya. Tengok kawan berjaya. Kita rasa konflik. Kita rasa rendah diri kan. Lepas tu satu hal lah. Lepas tu cikgu pula kadang-kadang dalam situasi macam sebenar, dia akan cakap lah, kau ni baik lah, kamu ni teruk lah, tengok kawan kamu bagus lah, belajar macam dia lah. Tapi benda ni kadang-kadang benda yang realiti. Kadang-kadang cikgu pun jadi cikgu tahulah kan. Kita tengok juga diri kita. Kalau diri kita tu memang seorang murid yang bagus, yang memang tak ada masalah, kerja sekolah buat dan sebagainya. Lepas tu kalau cikgu tu cakap macam tu, mungkinlah cikgu tu melakukan kesalahan. Tapi kalau diri kita sendiri pun tak apa-apa nak betul, kerja sekolah tak buat kan. Lepas tu kawan kamu tu kerja sekolah buat, cikgu cakap apa dengar dan sebagainya, tak pernah melawan dan sebagainya. Okey, kerja pun cantik, kerja pun kemas, kerja pun betul. Maka kalau cikgu tu puji kawan kita tu, memang layaklah dia dapat kan. Kamu jangan rasa terasa hati. Kalau cikgu kalau berlaku konflik macam ni, cikgu geram tau. Cikgu tak boleh. Cikgu macam, kawan aku dipuji-puji kan. Jadi apa cikgu buat? Adakah nak bergaduh? Tak payah. Kita belajar
Betul, betul. Itu je solusi dia, senang je. Okey, kemudian gambar yang keempat ialah kawan ganggu kan. Kawan ganggu dalam kelas. Lepas tu nak belajar. Ni pun boleh menimbulkan konflik lah. Dulu cikgu ingat lagi lah. Ini cerita benar lah. Zaman cikgu belajar dulu. Sekejap cikgu cas kamera ni Sat. Okey, cikgu pernah ingat lah. Zaman cikgu gaduh dengan kawan cikgu waktu sekolah dulu. Sebab cikgu ni orang yang apa orang kata perfection. Macam maksudnya cikgu tak boleh ada benda yang salah dan sebagainya kan. Jadi waktu tu duduk asrama, cikgu pun kemas katil apa semua. Waktu tu kami kalau duduk asrama kena kemas katil, kena apa tu straight kan dia punya cadar tu tak boleh renyuk tau. Jadi cikgu pun straight kan. Jadi bila cikgu dah straight kan apa semua memang elok lah. Lepas tu cikgu pun susun bantal apa semua kat situ. Cikgu pun tak duduk kat atas katil cikgu tu. Cikgu macam cantik kemas. Cikgu memang perangai macam tu. Tiba-tiba kawan baik cikgu tu dia lompat atas katil cikgu yang dah kemas tu. Lepas tu dia bersepah kan. Dia buat macam ni. Waktu tu cikgu pun jadi naik meradang lah. Naik macam marah kan. Sebab cikgu dah penat kemas. Tiba-tiba dia datang. Dia sepah kan. Relax lah. Buat macam tak bersalah. Waktu tu memang cikgu memang tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan marah. Cikgu pun marah dia sebenarnya. Kami bergaduh lah waktu tu kan. Kami bergaduh. Lepas tu dia pun belah. Cikgu belah. Tapi lepas cikgu bergaduh tu cikgu menyesal sebenarnya. Cikgu menyesal. Kalau lah cikgu boleh sabar, mungkin hubungan cikgu tak renggang lah lepas tu. Kerana hal mungkin salah masing-masing lah kan. Dia buat salah, cikgu sini buat salah. Tapi akhirnya itulah hubungan persahabatan tu menjadi renggang lah. Cikgu sayang persahabatan tu tapi itulah. Kalau cikgu boleh jumpa dia sekarang, cikgu minta maaf lah. Okay? Itu perkara yang berlaku. Kalau boleh, kamu jangan cepat sangat naik angin lah. Kalau boleh sabar. Kalau ada berlaku masalah kena bully ke apa ke, tolong sabar. Okay? Baik, sekarang ni kita tengok tanda-tanda konflik. Okey, pertama sekali marah. Bila kita keadaan marah, kita dah berada dalam keadaan konflik lah. Orang yang marah ni dia tak dapat kawal perasaan dia, kebiasaannya. Kalau dia dapat kawal, dia akan tahan lah. Tapi bila sampai tahap dia dah marah, macam cikgu sendiri lah. Kadang-kadang cikgu kebiasaannya memang okey lah dalam kelas. Tapi bila sampai satu tahap, mungkin murid rasa dah melampau kan. Tak buat kerja sekolah, tak dengar cakap langsung. Main dalam kelas, cikgu suruh diam 10 kali dah cakap diam, dia buat tak tahu. Itu memang membangkitkan kemarahan lah sebab tak dengar kata. Contoh, okay. Seterusnya bengis. Okay. Orang yang ada konflik ni dia muka dia bengis. Kalau kita nak bercakap dengan dia pun tak mesra. Kita pun takut nak bercakap dengan dia. Okay. Kita pun takut. Kan bayangkanlah kalau cikgu masuk kat kelas, muka cikgu bengis je. 24 jam. Cikgu masuk kat kelas, cikgu buat muka gini. Rasa-rasa kamu okey lah nak belajar macam tu. Cikgu masuk kelas, cikgu buat muka ni. Macam nak marah orang, nak telan orang. Kamu pun takut nak belajar kan. Kamu pun rasa belajar tu sebab takut. Bukan sebab kamu nak belajar. Bukan sebab kamu gembira ke tak. Sebab kamu takut. Okey, seterusnya kecewa lah. Kecewa ni contoh dapat keputusan yang rendah. Tadi gambar nombor 3 ni kan. Kamu dah belajar betul-betul, tiba-tiba dapat keputusan yang tak elok. Cikgu alami benda ni masa UPSR. Okay, masa UPSR, cikgu antara calon-calon yang murid antara yang mungkin cemerlang lah dalam UPSR. Kami ada dalam 26 orang kot. Cikgu antaranya 26 orang yang ditarget untuk cemerlang dalam UPSR. Lepas tu nak jadikan cerita, cikgu demam. Waktu UPSR tu cikgu demam teruk. Memang tak larat, kepala jadi panas, badan tak larat, kepala memang berat sangat. Cikgu rasa nak pingsan waktu peperiksaan. Tapi cikgu pergilah waktu UPSR, cikgu pergi. Cikgu tak ponting UPSR. Mana boleh ponting kan. Pergi jugalah walau dalam keadaan sakit-sakit, badan sakit. Memang balik daripada UPSR tu tidur terus. Tidur tak belajar pun. Esok pergi lagi peperiksaan kan. Waktu tu cikgu antara murid yang guru favourite lah untuk dapat cemerlang. Jadi bila keluar keputusan tu memang sedih lah. Memang kecewa sebab cikgu dah belajar betul-betul. Bukan cikgu tak belajar betul-betul, tapi sebabkan demam, keputusan cikgu tak memberangsangkan lah. Lepas tu bila keputusan tak memberangsangkan, kita ni cikgu jadi bahan kata orang lah kan. Adik-adik sendiri dan sebagainya. Kata abang-abang pandai, cikgu tak pandai macam tu lah. Padahal sebabkan demam lah. Cikgu pun tak boleh nak kata apa. Cikgu pun reda je dengan apa yang berlaku. Cikgu biarkan je lah benda tu berlaku. Lepas tu bila cikgu PMR, okay, ujian tingkatan 3, lepas tu SPM, lepas tu belajar kat universiti, semuanya cemerlang lah. Lepas cikgu masuk tingkatan 1 tu, cikgu masuk kelas pertama. Tingkatan 1 cikgu masuk kelas pertama, sampailah tingkatan 5 pun cikgu masuk kelas yang pertama. Cikgu tak pernah turun kelas. Okay? Itu akibat daripada kekecewaan tu kita balas dengan kejayaan kita lah.
Seterusnya murung. Okay, diam je tak bercakap. Diam, muka macam sedih, tak sedih. Marah, tak marah, diam je macam ni. Kan, tak ada perasaan langsung. Cikgu buat lawak kat depan, kawan-kawan buat lawak, dia buat tak tahu. Kan? Lepas tu memang tak ada perasaan. Okay, ni mesti ada satu masalah lah. Kena rujuk kepada kaunseling dan sebagainya. Okay, itu saja. Kat bawah tu dia tulis, nyatakan 2 situasi yang boleh menyebabkan konflik antara adik-beradik. Okay, macam tadilah. Konflik antara adik-beradik disebabkan oleh kerana berebut barang dan sebagainya. Lepas tu membanding bezakan antara adik-beradik lain kan. Ada macam pilih kasih. Kalau adik-beradik ramai biasalah, standard lah. Okay, ada adik-beradik yang disayangi, ada adik-beradik yang tak disayangi. Kan cikgu antara yang mungkin tak disayangi kot. Cikgu kecil. Sayang-sayang tapi tak sayang macam adik-beradik lain yang lebih diberi perhatian lah. Tambah pula bila dapat UPSR teruk lagi lah. So abang-abang cikgu UPSR semua okey. Semua good result lah. Cikgu teruk. Waktu tu jadi macam anak yang tersisih lah konon-konon kan. Tapi kita sabar je lah kan. Kita sabar je. Bila ada masalah, kita bersabar dalam hidup kita. Okay? Itu antara contoh konflik adik-beradik. Tak payah salin lah kot ni. Tak payah sebab sikit sangat nak salin buat apa kan. Kamu ingatlah dalam kepala. Cikgu bagi link kehadiran nanti, kamu isi. Okay? Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.